Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke perlawanan ke-20 untuk pasukan Sabah FC. So ini adalah pertemuan di antara Sabah dan juga menentang Pulau Pinang yang akan berlangsung di Stadium Likas pada 7 hari bulan nanti. Itu jam 7.30 malam lah. So okay guys, ini adalah salah satu peluang untuk Sabah finally untuk mengembalikan tiga mata yang sudah lama kita tak nampak beberapa perlawanan ini berakhir dengan paling tinggi pun satu mata saja sebenarnya. So, itulah tujuan video ni, kita akan buat head to head untuk perlawanan ni. Kita tengok di mana kemampuan dan prestasi untuk kedua pasukan untuk perlawanan ke-20 ni. Kita tengok siapa yang layak untuk memenangi perlawanan ni. So, okay guys, jom. Sebelum itu, seperti biasa guys, di penghujung video ni aku akan buat prediction terakhir aku untuk pasukan mana yang mempunyai percentage yang tinggi. Maksudnya yang layak untuk memenangi perlawanan ni, atau mungkin prediction aku akan berakhir dengan menyatakan bahawa kedua-dua pasukan ni hanya mampu membawa pulang satu mata. So, itu kita akan tengok di penghujung video ni. Jadi sebelum kita dig deep untuk perlawanan ni, ini adalah keputusan yang telah dilalui oleh kedua pasukan pada perlawanan pusingan pertama di mana Sabah bertandang ke Stadium Pulau Pinang dan berakhir dengan keputusan 4-2. So kalau kita recap balik perlawanan ni, ini adalah satu perlawanan yang di mana OKS telah membuat satu pertukaran position pemain. Ini adalah pertama kali aku nampaklah dalam beberapa kempen perlawanan sebelum menentang Pulau Pinang ni. Formation masih sama, masih 3-4-3, tapi di sini kita melihat Badrul Bakhtiar diletakkan selaku penyerang bagi pasukan Sabah dan beliau telah berjaya menjadikan 2 gol. Dan kalau kita ingat satu jaringan gol akrobatik yang dilakukan oleh beliau tu memang cantik lah. Dan guys, kedudukan terkini Liga Super 2022 diakhiri dengan perlawanan terakhir sewaktu Kedah menentang JDT pada perlawanan tersebut. Menampakkan di sini perlawanan agak seimbang sudah. Kesemua pasukan telah melalui sebanyak 19 perlawanan. Di sini kita nampak sudah betapa sengitnya perebutan tangga kedua, tiga dan keempat sebenarnya. Ini yang kita mau tengok sebenarnya lah. Pasal waktu permulaan Liga Super ni beberapa pasukan dihentam oleh COVID-19. So beberapa perlawanan terpaksa ditangguhkan. Kalau kita tengok perlawanan bagi tiap pasukan memang agak tidak seimbang, jauh beza dia. Ada satu masa tu 5 perlawanan satu pasukan tu telah kurang. Sekarang kita tengok kembali seimbang, baru kita nampak lebih jelas kedudukan carta untuk Liga Super tahun 2022 ni dan bagaimana sengitnya merebut tempat kedua, tiga dan keempat. Dan kalau kita tengok Sabah masih kekal berada di tangga kedua dengan mendahului sebanyak satu mata untuk Terengganu dan juga Negeri Sembilan, di mana pasukan yang bakal Sabah tentang iaitu Penang berada di tangga tercorot Liga dengan hanya mampu mengutip sebanyak 10 mata, telah memenangi 2 perlawanan dan kalah sebanyak 13 perlawanan. So jom kita lihat 5 perlawanan terakhir yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan. Macam kita nampak di sini. Okay guys, Sabah, kita cerita Sabah dululah. Walau pada mulanya nampak begitu cantik lah rekod Sabah ni, kalau hampir aku sebenarnya mau tengok 5 perlawanan ni tertulis W semua, tapi hampir terjadi. Unfortunately, 3 perlawanan terakhir yang dilalui oleh Sabah tidak berakhir dengan keputusan yang kita inginkan, iaitu 2 seri dan 1 kekalahan. Kita tengok sendiri juga prestasi pasukan Sabah semenjak menentang Selangor sewaktu Piala FA hari itu, di mana Sabah kalah 2-0 di halaman sendiri. Aku nampak situ ada perubahan sudah cara permainan pasukan Sabah, di mana kita sering dibolosi lebih awal daripada pasukan lawan. Actually benda ni dia terjadi lebih awal lah sebenarnya tu sewaktu Sabah menentang Selangor lagi. Again, perlawanan berakhir dengan keputusan 1-1. Di situ pun kita dibolosi awal dan diikuti oleh beberapa perlawanan seterusnya. Kita berjaya membuat comeback, tapi unfortunately sehinggalah ke perlawanan menentang Kedah. Last kali kita menang adalah sewaktu menentang Sarawak. Pada hari itu menang dengan 1-0. Tapi setelah itu kita menentang Kedah, kita seri 1-1. Kita lawan KLCT 2-2, Selangor kita tewas dan Terengganu kita tewas. Dari situ aku nampak ada perubahan sedikit cara permainan dan juga motivasi aku tengok. Dan macam aku cakap pada video sebelum ni, sewaktu menentang Terengganu, perlawanan terakhir Sabah yang diakhiri dengan kekalahan ni, ini adalah merupakan satu uh, keputusan yang bagi aku yang cukup mengecewakan dan corak
persembahan yang agak mengecewakan juga. So di situ kita tengok konsisten untuk pasukan Sabah telah semakin berkurangan apabila menuju ke akhir persaingan Liga Super ni. Dan kalau kita tengok untuk menentang Penang ni, nampak ada macam peluang lah untuk kita kembali mengutip 3 mata. Tapi perlu diingatkan juga untuk beberapa perlawanan, especially bila kita start dari Kedah, selepas Kedah menentang KL, menentang Selangor, menentang Terengganu, ini adalah merupakan satu tough match sebenarnya. So memang sudah aku predict yang keempat-empat pasukan yang bakal Sabah lawan ni adalah merupakan satu saingan ataupun laluan yang cukup sukar lah untuk kita mengutip 3 mata seterusnya. Dan memang betul terbukti di sini, diakhiri dengan beberapa keputusan yang agak mengecewakan. So again, macam aku cakap, untuk menentang Penang ni adalah merupakan salah satu peluang yang cukup bagus untuk kita mengutip 3 mata, dikenakan lagi kita beraksi selaku tuan rumah pada perlawanan ini. Dan kalau kita tengok pula untuk prestasi pasukan Penang untuk 5 perlawanan terakhir, hanya berjaya mengutip 1 kemenangan sewaktu menentang KL City. So mengejutkan jugalah perlawanan itu sebenarnya. Tapi walau macam mana pun, ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor yang tertentu, dikenakan lagi dengan KL City sibuk untuk menyiapkan tim mereka untuk perlawanan ASEAN. Mungkin, aku tak tahu. Tapi apapun, menentang Terengganu, Kedah, Pahang dan Negeri Sembilan berakhir dengan keputusan yang aku boleh cakap dijangkakan lah, yang Pulau Pinang akan tewas pada perlawanan tersebut. Dan sekali lagi, ini adalah satu peluang yang bagi aku cukup bagus, cukup patut diambil kesempatan untuk OKS dan anak-anak buah OKS untuk finally mengembalikan 3 mata yang sudah 3 perlawanan kita tidak lihat dalam perlawanan sebelum-sebelum ni. So okay guys, sebelum aku bagi prediction aku untuk perlawanan ni, so sedikit aku mau menyentuh apa yang berlaku dengan pasukan Sabah FC sekarang ni. Seperti yang aku dicapkan pada awal video dan juga video-video sebelum ni, uh, kelemahan pertama kita yang paling ketara sebenarnya di sini adalah bahagian serangan kita. Sampai menuju ke hujung saingan Liga Super ni, uh, belum ada ubatnya untuk menguatkan jentera serangan Sabah kita, walaupun telah mengeluarkan Neto Pessoa, memasukkan Jose Imbalo, tidak memberikan impact yang seperti kita mahukan. Masih mengharapkan kepada Amri Yahya, pemain yang veteran, bagi aku berkemampuan yang cukup tinggi, tapi kita kena ingat beliau bukan tidak sesuai, tapi kekerapan untuk bermain dengan umur yang begitu, sebenarnya contoh macam Ronaldo lah, okey, senang cerita. So kemampuan, kepantasan, kehebatan dia agak berkurangan, tapi still bagi aku Amri Yahya adalah merupakan salah satu player yang cukup mempunyai motivasi dan juga vision yang cukup baik dalam perlawanan ni. Cuma aku rasalah support yang diberikan untuk beliau tidak begitu kuat, sudah berkurangan sudah. So kedua adalah motivasi pasukan Sabah sekarang ni macam berkurangan. Aku tak tahu apa yang terjadi. Banyak spekulasi yang dikatakan kalau kita tengok di bahagian penyokong fanpage Sabah FC di Facebook. Tapi aku cuba untuk tolak spekulasi yang bagi aku yang lain-lain lah. Cuma yang aku tengok di sini adalah banyak yang mengatakan adalah formasi yang tidak ditukar. Betul juga, dari awal hingga hampir berakhirnya Liga, perlawanan terakhir Sabah menentang Terengganu masih juga formasi yang sama digunakan. Banyak rotation pemain sahaja untuk di position tertentu yang bagi aku tidak sesuai, tidak ngam. Tapi kita kena ingat juga mungkin depth squad kita tidak begitu baik setakat ni, dan juga mengisi kekosongan bagi beberapa pemain yang kita tengok sendiri, ada yang injured, ada yang kurang fit, ada yang mewakili klub kebangsaan masing-masing, negara masing-masing, membuatkan sesuatu position tu tidak dapat diisi dengan orang yang sepatutnya. So rotation perlu dilakukan. Tapi walau macam mana pun kita tengok lately ni rotation itu pun kurang menjadi dan kurang sesuai, especially meletakkan Badrul Bakhtiar di bahagian serangan. Ini pun aku banyak kali aku cakap di video aku lebih suka Badrul Bakhtiar berada di bahagian midfield selaku advanced player maker yang membuka ruang untuk pemain-pemain sayap kita seperti Taiki Kagayama dan juga Sadil untuk membuat larian ataupun lorongan masuk ke kotak di pasukan lawan. Itu yang agak kekurangan pasukan. Kita tengok midfield kita, biasa kita tengok Stuart Wilkin. Lepas tu defensive midfield kita Gary Stimroban dan juga Pak Tisu, di mana Gary dan juga Pak Tisu, dia orang ni lebih kepada position defensive midfield, dan Stuart Wilkin bagus tapi bagiku tidak sekreatif Badrul Bakhtiar. Itu yang aku nampak sekarang ni lah.
Itu yang aku nampak kekurangan untuk pasukan Sabah sekarang ni diharap, dengan baki 3 perlawanan ni, itu menentang Penang, lepas tu Pahang dan juga diakhiri dengan JDT, sesuatu dapat dilakukan. Aku harap dapat melihat perubahan dari segi formasi dan pemain-pemain pasukan Sabah dapat diberi peluang untuk beraksi di posisi asal mereka. Aku rasa macam nothing tulus lah. Nothing tulus sekarang kalau kita kalah pun semua perlawanan ni, kalau kita tengok sekali lagi, urut apa ni, kedudukan liga ni, walau, Sabah tewas sekalipun 3 perlawanan ni, tapi mereka tetap berada di tangga kelima. Okey. So, kejap aku tengok dulu. Pasal even di Kuala Lumpur pun sekarang mengutip 29 mata dengan berbaki 2 perlawanan. So, kalau Kuala Lumpur menang 2 perlawanan ni, mata mereka cuma 9, 10, 35. At least lah, lebih kurang itu, 35. So, masih Sabah masih berada di tangga kelima dengan 36 mata, beza sebanyak 1 mata saja dengan kedudukan di tangga keenam. Lebih kurang gitu. So, maksudnya di sini, apa yang telah dijanjikan oleh KS telah tercapai untuk Sabah berada di top 5, tapi of course untuk kita selaku fans Sabah FC, kita mau Sabah berada di kedudukan tangga kedua. Ini ramai yang mau Sabah berada di tangga kedua dan terusnya layak ke AFC. Tapi aku personally, janji apa yang OKS janjikan tercapai. Itu cukup untuk aku lah. So, okay guys, prediction aku untuk perlawanan ini adalah 60% untuk pasukan Sabah dan 40% untuk pasukan Pulau Pinang, adalah disebabkan oleh faktor-faktor yang telah aku share dengan kamu di awal video ni, dan tapi yang paling penting adalah faktor Sabah selaku tuan rumah pada perlawanan ni. So again, letakkan prediction kamu di bawah. Aku mau tengok juga apa pendapat kamu. Sila tekan komen kamu juga untuk pendapat kamu personally mengenai perlawanan ni guys. So kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.